Didik TV KPM. Wang 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 wang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hebat, salam perpaduan, salam kasih sayang kepada semua penonton-penonton Didik TV KPM. Saya Fizi, hos anda pada hari ini kembali menonton sukses SPM 2021 Pecutan. Memang kena dengan kita punya mata pelajaran pada hari ini, iaitu menservis motosikal kertas 1. Wang wang. Siapa cikgu kita pada hari ini Dengan cerita cikgu kita hari ini ada 13 tahun pengalaman mengajar. Jom saksikan profil beliau. Wang wang wang. Memang sangat bertuah calon-calon SPM 2021 ini kerana kita bersama-sama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman daripada SMK Hang Kasturi Masjid Tanah Melaka, Cikgu Azri Ikhwan Ahmad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Fizi? Alhamdulillah Cikgu. Bertambah-tambah sihat kena pula dengan mata pelajaran kita pada hari ini yang bakal kita ulang kaji, iaitu menservis motosikal kertas 1. Saya memang minat betul menservis motosikal Cikgu. Ya. Cikgu, jadi jom kita mulakan dengan format soalan Cikgu. Okey. Baik Cikgu, silakan. Terima kasih Fizi. Sama-sama Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang terus memantau siaran Didik TV, terutamanya calon-calon SPM 2021. Dan hari ini kita akan membincangkan dan mengulang kaji berkaitan dengan contoh bentuk soalan bagi kertas 7107 palang 1, iaitu menservis motosikal. Jadi Fizi sudah bersedia? Sedia Cikgu. Okey, ayo jom. Okey, seperti yang kita sedia maklum tadilah, subjek dia adalah mata pelajaran dia adalah menservis motosikal, iaitu kertas 1, kod kertas 7107 palang 1, dan masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran ini hanyalah 2 jam. Okey. Okey, untuk peperiksaan SPM 2021, suka saya ingatkanlah kepada calon-calon SPM. Okey. Tarikh peperiksaan nanti adalah pada 29 Mac 2022, jam 2.30 petang hingga 4.30 petang. Ini tarikh penting ni Fizi. Betul Cikgu. Kenapa saya highlightkan sini? Supaya dia macam juga tarikh ulang tahun kita lah. Jadi ini calon-calon SPM ni tertunggu-tunggu dengan tarikh ni. Pada tarikh inilah dia akan menunjukkan kompetensi dia dalam menjawab mata pelajaran menservis motosikal tu nanti. Baik Cikgu. Okey, seterusnya kita pergi pada format pentaksiran KSSN untuk mata pelajaran menservis motosikal. Dalam menservis motosikal kita punyai 2 kertas. Kertas 1 yang kita akan bincangkan hari ini, iaitu 7107 palang 1. Ini peperiksaan bertulis. Dia banyak kepada teori yang akan ditaksir secara berpusat, di mana SPM lah. SPM. Okey, yang kedua, kertas 2, 7107 palang 2, pentaksiran berasaskan sekolah. Ini lebih kepada hands on, lebih kepada amali. Jadi murid-murid akan melalui 16 modul, 9 modul tingkatan 4 dan 7 modul tingkatan 5. Dan di akhir nanti calon-calon akan dapat CJ MPV sekiranya mereka berkompetensi lah. Okey. Okey, ini untuk soalan kertas 1. Kertas 1 mengandungi 2 bahagian. Bahagian A adalah ada 15 soalan dan markah bagi setiap soalan tu 3, 4 atau 5, bergantung pada soalan yang ditanya lah. Dan markah penuh bahagian A adalah 60 minit dan masa yang diperuntukkan yang paling sesuai untuk bahagian A adalah 45 minit. Manakala bahagian B kita mempunyai 4 soalan dan markah penuh bagi setiap soalan 10 markah. Jadi total dia 40 markah.
masa yang diperuntukkan adalah 75 minit dan markah kesusahannya adalah 100 untuk 2 jam masa menjawab. Itu sedikit berkaitan dengan soalan SPM tu nanti. Okey. Dan soalan menservis motosikal ni dia akan merakumi semua aras kesukaran. Kita ada aras rendah, sederhana dan tinggi, namun kita mengikut nisbah. 5, nisbah 3 dan nisbah 2. 5 untuk aras rendah, 3 untuk aras sederhana, 2 untuk aras tinggi. Okey. Jadi itu sedikit berkaitan dengan format soalan. Jadi sebelum kita mula menjawab, apa yang perlu calon-calon SPM tahu adalah beberapa perkara yang saya nyatakan kat sini. Pertama, untuk menguasai subjek ni, kita kena tahu fungsi setiap sistem yang terlibat pada motosikal. Ini persediaan, Fizi, persediaan bagi calon-calon SPM lah. Kedua, mereka kena tahu komponen utama bagi setiap sistem tu. Dan saya cadangkan satu sistem paling kurang 5 komponen yang murid-murid perlu tahulah. Satu sistem, cikgu? Satu sistem. Dan Baik. sistem pada motosikal ni lebih kurang ada 14 sistem. Oh, banyak cikgu ya? Banyak. Tapi sebab kita nak menguasai satu motosikal tu, dan pelajar tu perlu tahulah untuk semua sistem yang ada tu. Baik, cikgu. Begitu juga dengan peralatan yang digunakan untuk mengukur, menguji, dan peralatan umum seperti spana, pemutar skru, itu semua kena tahulah. Termasuklah alatan khas yang diguna pada sesuatu sistem. Ini persediaan untuk kita mula menduduki peperiksaan untuk nak menjawab soalan nanti. Kena tahu. Baik, cikgu. Okey. Satu lagi perkara yang perlu tahu, tadi satu bahagian yang calon-calon SPM perlu tahu. Yang kedua ni, calon SPM kena tahu juga. Murid-murid kena tahu sebab biasanya bila nama mata pelajaran tu menservis motosikal, menservis kat situ. Bila sebut menservis, dia bermula daripada kita menanggal, merombak. Akhirnya kita akan pasang, kita akan uji motosikal. Jadi segala sistem pun proses dia berlaku benda yang sama. Jadi nak tak nak, kata kerja ni perlu dikuasai oleh setiap calon. Jadi kata kerja ni mesti ada dalam pemikiran minda seseorang calon lah. Yang pertama adalah menanggal. Tentulah bila kita nak buat menservis, kita mesti menanggal. Kemudian setelah kita menanggal, kita akan membersih komponen-komponen yang untuk kita mengesan kerosakan tadi. Kita kena bersih dahulu. Yang ketiga, barulah kita memeriksa. Yang keempat, kalau ada kerosakan yang perlu kita tukar, kita tukar. Yang kelima, kita pasang kembali. Yang keenam, kita laras dia. Akhir sekali barulah kita menguji motosikal. Jadi, langkah kerja ni kita perlu tahu itu, Fizi. Itu dah 7 langkah kesemuanya. Langkah kerja yang perlu calon-calon SPM tahu. Okey, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Fizi, dan juga kita sangat beruntung bersama dengan Cikgu Azri Ikhwan daripada SMK Hang Kasturi Masjid Tanah Melaka. Hari ini kita akan mengulang kaji mata pelajaran MPV, iaitu menservis motosikal kertas 1. Baik cikgu, jom kita teruskan dengan ulang kaji kita cikgu. Dengan contoh-contoh cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Fizi. Okey, jadi untuk segmen seterusnya ni kita akan memfokuskan pada soalan contoh dan teknik menjawab ya. Okey. Pertama kita akan pergi pada bahagian A. Bahagian A ni mengandungi 15 soalan. Dan masa yang diperuntukkannya adalah 45 minit. Bentuk soalan biasanya objektif pelbagai bentuk. Sebelum ni kita pernah dengar objektif aneka pilihan. Yang pernah kita buat dulu A, B, C dan D, kita pilih. Betul tak Fizi? Betul cikgu. Pernah sekolah dulu Oh, tu aneka pilihan cikgu ya? Itu aneka pilihan. Berbeza dengan mata pelajaran menservis motosikal, dia OPB, objektif pelbagai bentuk. Macam mana bentuk yang pelbagai itu kita akan saksikan kejap lagi. Baik cikgu. Okey, terus. Okey, jadi contoh bentuk soalan tadi, pelbagai bentuk tu kita rumuskan kepada 5 bentuk.
Yang pertama adalah padanan. Yang kedua adalah betul atau salah. Yang ketiga, susunan. Yang keempat, pengelasan. Yang kelima, jawapan terbuka ataupun open answer. Kita akan pergi satu persatu. Baik, cikgu. Okey, kita pergi yang pertama. Soalan contoh bagi padanan. Boleh lihat kat sini. Berikut ialah sebahagian sistem yang terdapat motosikal. Jadi untuk soalan ni, dia bagi nama sistem. Bagi pilihan. Okey? Sistem penyejukan, sistem gantungan, sistem pelinciran dan sistem clutch. Okey, jadi arahan dia pilih dan tulis. Ini penting. Saya ingat kepada calon untuk fokus kepada arahan, pilih dan tulis. Maksudnya calon mesti pilih. Mesti pilih di kalangan pilihan ni. Selalunya dia akan bagi lebih sebab tu dia pilih. Kemudian dia akan tulis. Pilih dan tulis padanan bagi sistem itu dengan fungsi yang betul pada ruang jawapan. Jadi pernyataan diberi menyambung dan memutuskan aliran kuasa daripada aci engkol dengan gear transmisi. Jadi jawapan dia adalah sistem clutch. Jadi calon kena pilih, calon kena tulis perkataan tersebut. Melincirkan pergerakan komponen enjin, jawapan dia sistem pelinciran. Menyerap hentakan, sistem gantungan. Jadi markahnya 3, satu jawapan, satu markah. Itu Cikgu, jenis padanan. kalau murid-murid dia tak tulis sistem, tak apa cikgu. Tulis clutch, pelinciran, gantungan. Okey. Kalau ada calon tidak menulis sistem dan masih boleh difahami sebab kita dah nyatakan pada soalan sistem itu. Jadi kalau sekadar tulis clutch masih lagi mendapat markah lah. Okey. Faham cikgu? Okey, ini bentuk yang kedua, masih lagi pada bentuk padanan. Yang ini diberi pula rajah komponen. Cuma dilabelkan dengan A, B, C dan D. Jadi soalan berikut ialah sebahagian komponen bagi sistem bahan api sebuah motosikal. Ini komponen bahan api. Sistem bahan api. Jadi arahan dia padankan. Ini dia tak minta untuk tulis perkataan. Padankan komponen sistem bahan api tersebut dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Jadi ambil je simbol dia tu, abjad dia tu, A, B, C atau D, masukkan pada jawapan yang betul. Okey, itu contoh padanan. Okey, kita pergi pada suatu contoh soalan, bentuk soalan yang kedua. Ini ada juga ditanya dalam soalan menservis motosikal, bentuk betul atau salah. Yang ni biasa kita familiar lah dengan soalan macam ni. Ini soalan dia, pernyataan berikut ialah kaedah pemeriksaan brek gelendong yang betul dan tidak berkaitan. Tandakan right bagi pernyataan yang betul. Pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okay, jadi kita tanda mana pernyataan yang betul, mana pernyataan yang salah. Dan sini teknik dia, biasanya kita fokus kepada kerja itu, mengukur. Dan alat yang digunakan tu, betul ke salah. Sebab tu tadi saya kata, kita kena tahu alat yang digunakan. Baru kita tahu pernyataan tu betul ataupun salah. Okey? Faham cikgu? Okey. Contoh lain, untuk betul atau salah, yang ni kita kena tulis perkataan benar tu untuk pernyataan yang betul dan salah untuk perkataan yang tidak berkaitan. Okey? Sebagai contoh, agensi berikut ialah agensi yang membantu usahawan berkaitan bidang pembiayaan, keuangan dan juga yang tidak berkaitan. Tuliskan benar bagi pernyataan yang betul, salah bagi yang tidak berkaitan. Jadi, pada pilihan jawapan dia, calon-calon hendaklah menulis perkataan tu. Perkataan tersebut benar, salah, salah, benar, salah. Okey. PUNB, Perbahanan Usahawan Nasional Berhad. Jawapan dia betul, jadi tulislah perkataan benar. Manakala JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, tulislah salah. Ini kalau ada yang buat pangkah dengan betul tu cikgu? Itu soalan yang baik. Okey. Untuk peringatan kepada semua calon.
jawapan tu betul atau salah kalau kita menanda rakyat pangkah itu bergantung pada pemeriksa. Dan saya tidak tahulah. Tapi sebagai guru saya menasihatkan segala apa yang kamu buat mesti berdasarkan arahan. Jadi kena tepat pada arahan yang diberikan. Kalau minta tulis, kita kena tulis. Okey. Kita pergi seterusnya Fizi Baik, cikgu. Okey, contoh yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah bentuk susunan. Bila berbicara tentang susunan, dia berkaitan dengan langkah kerja. Apa yang kita buat di bengkel lah. Apa yang kita buat di bengkel secara hands-on tu, amali. Okey, yang ini kita kena susun langkah kerja. Itu maksud susunan. Jadi ada bentuk soalan yang diberi penyataan tapi dilabelkan dengan A, B, C, D atau E. Dan kita akan susun ikut urutan yang betul. Jadi kita tengok. Berikut ialah penyataan langkah kerja merombak rawak pam pelincir enjin motosikal 4 lejang yang tidak mengikut urutan. A, penyataan A menanggal perumah pam pelincir. B, menanggal palang buang minyak. C, memeriksa rotor pam pelincir. D, membersih pam pelincir. E, menanggal penutup kelas. Okey. Untuk susunan ni, untuk urutan ni, sekali lagi saya ambil point. Isi di mana persediaan tadi. Yang langkah kerja di awal tadi, Fizi, yang cikgu kata kita kena ingat tu. Kalau kita ingat kata-kata kerja tu, kita boleh asingkan. Contoh, langkah pertama tentunya apa? Menanggal. Jadi kita tengok mana perkataan menanggal. Ada 3, A, B dan C, E. Okey. Jadi di antara 3 ni sahaja dulu, yang lain kita abaikan seketika. Jadi kita tengok mana langkah 1, mana langkah 2 dan mana langkah 3. Barulah kita pergi pada langkah-langkah lain. Itu boleh memudahkan calon. Jadi langkah 1, 2 dan 3 ini semua menanggal. Kalau langkah 1 B, menanggal palang buang minyak. Langkah 2 E, A dan D. D, membersih. Akhir sekali memeriksa. Apa pun sistem yang keluar, kata kerja tu mesti kita kena kuasai untuk memberi kemudahan pada calon menentukan jawapan yang betul. Itu susunan. Okey, saya bagi lagi satu bentuk contoh soalan susunan seperti sekarang. Ini dibagi gambar rajah. Rajah 1 menunjukkan sebagai langkah menanggalkan kepala silinder dan mengeluarkan perpasangan ombuh. Jadi gambar ni diberi untuk bagi idea pada calon berkaitan dengan sistem apa. Okey. Kemudian diberi penyataan. Berikut ialah penyataan langkah kerja menanggal kepala silinder. Yang macam gambar tadi ya. Okey. Kepala silinder dan mengeluarkan perpasangan ombuh yang tidak mengikut urutan. Jadi penyataan yang diberi ni tidak mengikut urutan. Tapi untuk kali ini berbeza dengan tadi kita susun A, B, C, D dan E. Sekarang kita salin balik, tulis balik perkataan tersebut. Mengikut urutan yang betul. Tapi soalan ni agak susah sedikit. Sebab apa? Dia bagi kata kerja semua menanggal. Ini kepintaran calon tersebut untuk menentukan mana langkah yang pertama, mana langkah yang keempat. Sebab semua kata kerja dia menggunakan perkataan menanggal. Okey? Okey, kita pergi bentuk soalan lain. Ni bentuk soalan yang keempat. Bentuk soalan yang keempat adalah bentuk soalan pengelasan. Okey, untuk pengelasan ni selalunya soalan akan minta kita kategorikan. Kalau macam contoh sekarang ni adalah diberi nama komponen, cuma kita kategorikan dia. Berikut adalah sebahagian komponen yang terlibat dalam pemeriksaan sistem lampu dan penunjuk. Jadi ada soket penyamometer, unit pengelip, panel meter dan geganti. Soalannya tulis. Ini kena tulis balik. Tulis balik nama komponen tu mengikut sistem yang diminta. Okey, sistem penunjuk dan sistem lampu. Jadi jawapan dia kita ambil dan kita tulis. Sistem penunjuk, soket penyambung meter, panel meter. Manakala sistem lampu, unit pengelip dan geganti. Okey, contoh lain, pengelasan yang kali ini diberi penyataan. Cuma kita
dilabelkan sebagai A, B, C dan D, dan kita kelaskan dia, kita kategorikan dia juga, tapi hanya dengan menulis A, B, C atau D. Okey, arahan pun kelaskan. Baik. Jadi yang mana berkaitan dengan rim, rim jejari, yang mana berkaitan dengan sport rim. Okey. Dan bentuk yang terakhir adalah open answer. Ini jawapan yang terbuka. Jawapan terbuka ni, jawapan datang daripada calon tu sendiri. Seperti yang kita tengok, diberi gambar rajah mesin, kita kena nyatakan nama mesin tersebut. Okey, ini satu. Dan contoh yang satu lagi, kita lihat contoh satu lagi, yang tadi berkaitan komponen, yang ini berkaitan dengan komponen lain pun kena tulis. Yang ini betul-betul pelajar yang menguasai akan dapat menjawabnya dengan baik. Faham. Okey, itu kesemua 5 bentuk contoh soalan yang biasa ditanya dalam bahagian A. Terima kasih Cikgu Azri. Kita harapkan calon-calon yang sedang menonton Sukses SPM 2021 pecutan ini dapat sedikit memahami apa yang telah pun diterangkan oleh Cikgu Azri kita. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam segmen Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Fizi, hos anda, dan juga ditemani oleh Cikgu Azri daripada SMK Hang Kasturi Masjid Tanah Melaka. 29 hari bulan 3 2022 adalah tarikh keramat yang perlu kita ketahui bahawasanya calon-calon SPM kita ni akan menjawab kertas ini pada 29 hari bulan Mac 2022 ya cikgu ya. Baik cikgu, jom kita teruskan dengan ulang kaji kita cikgu tentang mata pelajaran MPV menservis motosikal kertas 1. Silakan Cikgu Azri. Okey, terima kasih Fizi. Okey, segmen seterusnya kita akan menekankan pada bahagian B soalan. Okey, untuk bahagian B kita ada 4 soalan sahaja dan masa diperuntukkan adalah banyak sedikit, iaitu 75 minit. Dan bentuk dia adalah bentuk subjektif ataupun berstruktur. Okey, jom kita pergi pada bahagian B. Okey, contoh bentuk soalan yang ditanya dalam bahagian B biasanya ada pengiraan kos. Okey, pengiraan kos ni daripada 4 soalan tu selalunya keluar untuk satu soalan wajib untuk pengiraan kos. Okey, bentuk lain adalah penyelesaian masalah. Maksudnya dibagi situasi dan kita aplikasikan apa yang kita dah belajar di sekolah, di bengkel dengan masalah yang akan ditunjukkan sekejap lagi. Okey. Okey, kita pergi contoh yang pertama, kita pergi pada contoh pengiraan kos. Okey. Ini bentuk soalan pengiraan kos. Bentuk pengiraan kos ni selalunya setiap tahun akan keluarlah. Bezanya adalah kandungan, sistem yang terlibat itu akan membezakan antara soalan lepas dengan soalan yang terbarulah. Okey, jadi soalan dia adalah anda telah menservis sistem penyejukan cecair sebuah motosikal. Kos yang terlibat dalam kerja tersebut ditunjukkan dalam jadual 1. Jadi diberi jadual, di dalam jadual ni ada nama komponen yang berkaitan dengan sistem. Kalau yang ni sistem penyejukan cecair dan dinyatakan harga ataupun kos bagi setiap komponen tu tadi. Okey. Hos air RM30. Laras suhu termostat RM18. Pam air RM56. Penutup pengalih haba RM16. Cecair penyejuk atau coolant RM26. Itu maklumat yang diberi yang kita perlu peka pada maklumat tersebut. Okey. Jadi ada pecahan soalan dia. Soalan A1. Berdasarkan jadual 1, hitung kos alat ganti. Hitung kos alat ganti. Bila sebut alat ganti, dia ada kaitan dengan komponen. Alat ganti itu adalah komponen lah. Sebagainya adalah komponen. Jadi kita rujuk balik pada jadual. Bila sebut kos, dia melibatkan operasi tambah. Jadi kita akan jumlahkan semua sekali
kos yang terlibat pada jadual. Jadi calon diingatkan untuk menunjuk jalan kira, menyatakan jalan kira seperti mana yang saya tunjukkan sekarang ni. Kos alat ganti sama dengan RM30 tambah RM18 tambah RM56 tambah RM16 dan tambah RM26. Tutap. Boleh guna kalkulator ya Fizi. Untuk subjek ni dibenarkan menggunakan kalkulator. Jadi cara tulis dia macam ni, seperti yang saya tunjuk sekarang ni. Kemudian tekan kalkulator, dapatkan jumlah kos alat ganti. Jadi markah dia 2 markah, 1 untuk jalan kira, 1 untuk jawapan. Jadi calon akan dapat 2 markah. Itu untuk A1. A2, biasanya soalan akan minta kos operasi. Kos operasi sekiranya anda mengenakan upah sebanyak RM15 dan overhead RM5, maka diperuntukkan adalah 3 markah. Okey, untuk kos operasi ni senang saya bagi tahu adalah kos keseluruhan. Jadi yang ni kena ingat formula dia. Untuk dapatkan kos operasi, calon mestilah menjumlahkan kos alat ganti tambah kos upah dan tambah kos overhead. Jadi kos upah dah diberi, kos overhead dah diberi. Jadi kos alat ganti ambil daripada pengiraan sebelumnya 146 tambah RM15 yang dinyatakan dalam soalan, tambah RM5 pun dinyatakan dalam soalan. Kemudian tekan kalkulator, kita akan dapat jumlah kos operasi tadi. RM166. Daripada mana datang markah? 1 daripada formula, 1 daripada kita terjemahkan dalam bentuk angka, 1 lagi adalah jawapan. Jadi calon akan dapat 3 markah kat situlah. Jadi formula harus ditulis cikgu ya? Wajib ditulis. Kalau tak tulis sayang, kita akan hilang 1 markah. Okey. Okey, untuk B, sekiranya anda bercadang mengambil keuntungan 20% daripada kos operasi, hitung harga yang perlu dibayar oleh pelanggan. Yang ini bukan sekadar cari untung, tapi kita nak tentukan harga yang pelanggan perlu bayar. Ini kita anggap macam kita ada bengkel sendiri lah Fizi. Okey. Jadi kalau 20% peratus ni adalah per 100. Jadi tukarkan dia kepada 20%. Darab adalah darab. Dan kos operasi. Jadi darab kos operasi. Kos operasi ambil pengiraan yang sebelumnya yang kita dah cari tadi. Tekan kalkulator, kita akan dapat harga dia RM33.20. Belum habis dekat situ. Sebab kita nak tentukan harga yang pelanggan perlu bayar. Jadi harga yang pelanggan perlu bayar, cara dia adalah kos operasi tambah keuntungan. Jadi ambil balik nilai kos operasi, kita tambah dengan untung yang kat sini. Jadi itulah harga yang kita tetapkan kepada pelanggan untuk diselesaikan, dibayar. Sebab kita dah selesai masalah motosikal dia tadi. Okey? Jadi jawapan dia RM199.20. Okey, jadi 5 markah mana datang? 1, 2 untuk jawapan, 3 untuk formula, 4 untuk kita tambah antara kos operasi dan keuntungan, akhir sekali jawapan RM199.20. Okey, ini bentuk pengiraan kos. Okey? Faham juga. Kita pergi contoh lain untuk bahagian B. Ini penyelesaian masalah. Ini yang saya kata awal tadi, diberi situasi. Diberi situasi. Contohnya, enjin motosikal anda mengalami kesukaran. Masalah sukar dihidupkan semasa dalam keadaan sejuk. Maksudnya biasanya di waktu pagi lah Fizi. Nak hidup enjin ni susah. Hidup-hidup tak boleh, hidup-hidup tak boleh. Jadi bila kita ada kemahiran, kita akan periksa. Setelah diperiksa, didapati karburator mengalami kerosakan. Jadi situ dia cakap kerosakan saja. Kerosakan. Maksudnya umum. Kita tak tahu lagi rosak apa. Okey? Dibagi gambar. Okey. Soalan 1A, 2A.
nyatakan 3 komponen karburator yang mungkin rosak. Nampak tak tadi? Soalan dia tak bagi tahu pun apa yang rosak. Sebab dia nak tanya kita. Apa kemungkinan yang mungkin rosak pada karburator tu? Komponen. Jadi kita kena kenal komponen pada karburator. Jadi paling tidak kena kenal 5 komponen. Ya Fizi? Sebab soalan pun minta 3. Jadi jalan selamat adalah 5. Jadi jawapan dia jack pilot, jarum pengapung ataupun jarum jack. Okey. Soalan B yang kedua, 2B, huraikan langkah kerja membaik pulih karburator. Ini dia tanya apa yang kita buat. Bila kita tahu rosak, kita kena baik pulih. Jadi kita kena nyatakan langkah kerja dia daripada menanggal sampailah menguji yang last tadi, yang di awal tadi saya cerita. Jadi benda tu kata-kata kerja tu penting kat mana-mana kita akan guna. Jadi soalan ini minta 7 markah. Jadi kita kena ada 7. Dan cara menjawab elak daripada buat bentuk perenggan. Lebih baik buat bentuk point macam ni. Ada step dia. 1, 2, 3, 4 sehingga 7. Sebab 7 markah. Ayat pula tak, kalau boleh ayat yang sederhana lah. Tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Straight to point. Senang pemeriksa faham. Okey. Pertama, menanggal. Tengok ni, menanggalkan. Kena tahulah tanggal apa. Berdasarkan pengalaman di bengkel. Yang kita buat di bengkel, menanggal karburator. Kedua, merombak. Merombak ni sama juga menanggal, cuma bezanya perkataan ni lebih tepat. Sebab rombak tu kita leraikan dia, kita ceraikan dia. Kalau tanggal ni kita ibarat macam cabut. Tapi kalau menggunakan perkataan menanggal pun masih lagi dikira betul. Okey? Ketiga, membersih. Okey? Saya tak baca yang ujung-ujung ni. Sebab ini berkaitan dengan karburator. Okay. Yang keempat, lepas membersih apa tadi? Memeriksa. Jadi kita buatlah ayat dia. Memeriksa kausan jarum pengapung secara visual. Yang kelima, menukar. Menukar ni maksudnya mengganti. Okay? Bila suatu komponen tu dah rosak, melebihi hak servis. Hak servis tu hak yang ditetapkan, kita kena tukar komponen tadi. Okay? Yang keenam, memasang semula. Dah buka, dah cek, dah bersih, tentunya kita akan pasang. Dan akhir sekali, ini di bawah pelarasan, melaras. Tapi untuk karburator, kita sebut penalaan. Kita tune balik karburator tu. Okey? Sebab karburator perlu dilaraskan, ditalakan. Supaya dia punya tune tu cantik. Tak lari. Maksudnya dalam keadaan melahu yang baiklah. Okey? Itu contoh soalan penyelesaian masalah lah. Okey. Bagi satu lagi contoh penyelesaian masalah. Okey. Yang ini berkaitan dengan sistem penyejukan cecair pula. Okey. Pun dibagi situasi. Okey. Penunjuk suhu. Penunjuk suhu ni indikator yang ada pada paparan motosikal kita. Menunjukkan bacaan tinggi yang dekat temperature tu. Yang tinggi. Setelah diperiksa, didapati sistem penyejuk cecair mengalami panas lampau ataupun overheat. Jadi, soalan dia nyatakan 2 kemungkinan kerosakan yang mungkin berlaku. Jadi, di sini calon kena tahu bila berlaku overheat, panas ataupun panas lampau, apa biasa berlaku pada motosikal? Untuk sistem penyejukan. Kaitkan dengan sistem penyejukan. Okey. Salah satunya kebocoran hos air. Hos air bocor, air keluar, meleleh keluar, dah tak ada air dalam radiator lah. Yang kedua, pam air berkarat dan tidak berfungsi. Pam air yang akan mengepam dan sebarkan di seluruh enjin tu, dia berkarat dan tidak berfungsi. Jadi markah dia dua jawapan. Okey, markah dia dua jawapan. Okey, B pula, terangkan kaedah mengesan kerosakan sistem penyejukan. Ini saya nak bezakan tadi. Okey, ini saya nak membezakan tadi. Yang tadi langkah kerja, yang ini adalah kaedah. Ini calon-calon kena sesuaikan dengan bezakan antara langkah kerja dan kaedah. Kaedah ni kita fokus apa yang kita nak buat untuk kita kesan kerosakan tu. Okey? Pertama,
kita memeriksa keadaan getah penutup radiator secara visual. Okey. Biasanya kalau saya untuk murid-murid saya di sekolah, bila sebut kaedah mengesan kerosakan, saya suruh murid-murid ni ingat perkataan memeriksa. Jadi bila ada je kaedah mengesan kerosakan, gunalah perkataan memeriksa. Nak periksa apa? Tentulah kita periksa komponen. Sebab motosikal rosak ni disebabkan komponennya rosak. Itu je teori dia, sifir dia. Jadi komponen nak tak nak kena faham dan kena kenal macam mana dia rosak. Dan kita guna perkataan memeriksa. Jadi kalau tengok jawapan yang saya bagi ni semua ada perkataan memeriksa. Okey, macam nombor 3, memeriksa kebocoran radiator menggunakan radiator pressure tester. Perkara penting yang kedua, kena ingat alatan yang digunakan. Ni, radiator pressure tester. Ini kena ingat. Ini alatan khas untuk radiator. Jadi, radiator kena ingat. Ini alatan khas dia. Kalau pemeriksaan itu tidak menggunakan alatan, gunalah ayat yang paling sesuai. Kalau ikut cikgu lebih suka guna memeriksa keadaan getah penutup radiator secara visual. Ini ayat cikgu. Secara visual. Maksudnya dengan mata kasar, dengan pemerhatian yang kamu lakukan. Baik, cikgu. Okey, dia pendek dan bermakna. Maksudnya short and sweet. Secara visual. Senang, orang faham terus. Okey, itu teknik dia. Saya nak jawab. Okey, jadi ada 6 markah. Okey, sorry. Satu lagi tambahan. Kenapa jawapan ada 3, markah ada 6. Kenapa, cikgu? Untuk soalan macam ni, dia 1 tambah 1. Maksudnya dalam satu ayat, kalau kita nyatakan kaedah dia berserta dengan alatan, dia boleh jadi 2 markah. Macam ni, memeriksa getah penutup. Maksudnya, kita periksa getah penutup radiator dengan cara bagaimana? Secara visual. Jadi markah 1 untuk getah penutup, 1 untuk secara visual. Sama juga yang lain, memeriksa motor kipas radiator ni, kita bagi 1 dan alat kita bagi 1. Dia kena menyebut apa nama cikgu? Alatan cikgu ya? Ya, itu pentingnya persediaan yang saya cakap tadi. Yang awal sekali. Kita kena faham lah. Kita kena faham alatan. Kita kena kenal. Okey. Dan C, biasanya dia ada pecahan sampai C. A, B dan C. Dan C yang terakhir, pelengkap pada soalan tadi, cadangkan 2 langkah penjagaan yang perlu dilakukan supaya sistem penyejukan berfungsi dengan baik. Okey. Ini lebih kepada kebat lah. Maksudnya calon kena fikir macam mana nak maintain atau nak menjaga sistem penyejukan ni supaya dia berfungsi dengan baik. Biasanya sebuah motosikal ni dia ada tempoh untuk diservis. Jadi kena patuhi tempoh-tempoh untuk menservis. Tapi bila melibatkan penjagaan, calon-calon jangan risau. Jawablah dengan menyelenggara sistem berdasarkan jadual penyelenggaraan berkala. Jadual penyelenggaraan berkala itu adalah jadual servis bagi sesuatu jentera. Kalau motosikal lah. Jadi kena patuhi penyelenggaraan dia menservis. Ini jawapan yang pertama. Yang kedua, yang ada kaitan dengan sistem penyejukan, kena pastikan nisbah campuran cecair penyejuk ataupun kita sebut sebagai coolant mengikut sukatan yang betul. Selalu kita campur dengan air suling yang masuk ke dalam radiator tu 50-50. Nisbah dia. Okey, jadi ada 2 markah kat sini. Untuk melengkapkan satu soalan 10 markah. Okey. Baik, cikgu. Okey, cikgu. Jadi ada di kalangan kita ni yang selalunya menjawab dengan ringkas, cikgu. Jadi apa tips cikgu kepada calon-calon SPM kita ni? Okey, untuk calon-calon yang menjawab dengan ayat yang ringkas, yang penting ada 3 benda yang kena lengkap dalam sesuatu ayat. Yang pertama, kata kerja. Baik.
kena ada. Dia tak boleh kata kalau kaedah mengesan kerosakan pam pelincir. Kita tak boleh nyatakan komponen saja sebab dia tak memenuhi kehendak soalan. Jadi tambahlah sikit di depan dia memeriksa pam pelincir. Nak cantik lagi tahu dia rosak macam mana. Jadi ada 3 benda. Kata kerja, komponen, bagaimana dia rosak. Memeriksa contoh saya bagi memeriksa kehausan ke kasut brek. Tahu tak ke kasut brek tu apa? Tentu tak tahu kan? Sebab istilah dia tu kita jangan dengar kan? Kalau kita kat luar kita tahu ke kasut brek tu apa. Tapi biasa kalau kita kat luar kita sebut lining. Oh, lining. Bukan brake pad je tu. Brake pad lain. Itu pad brake. Lining. Untuk brake gelendung. Jadi kita kena tahu. Untuk brake tu tadi, kita kena tahu komponen. Kita tahu macam mana dia rosak. Biasanya haus. Jadi memeriksa kehausan ke kasut brake. Jadi 3 perkataan sahaja. Jadi subjek ni tak susah. Tak susah murid-murid. Subjek ni sangat senang. Yang penting ayat tu short and sweet. Baik, terima kasih Cikgu Azri. Kita rehat seketika, kita kembali untuk Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini kita mengulang kaji mata pelajaran menservis motosikal kertas 1 untuk Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan Cikgu Azri kita. Cikgu, teruskan Cikgu. Silakan. Ayo, jom. Okey, kita pergi segmen yang seterusnya. Adalah segmen yang terakhir, segmen yang keempat. Kita akan memfokuskan pada bahagian B lagi, tapi ini special punya bentuk contoh soalan dia. Ini melibatkan kreativiti. Soalan macam ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey, namun kita kena bersedialah dengan soalan kreativiti. Okey, yang pertama adalah Rajah 4 menunjukkan sebuah motosikal yang perlu diubah suai. Okey, untuk memudahkan penunggang bagi orang kurang upaya. OKU menggunakannya. Okey. Jadi soalan dah diberi, apa yang soalan minta adalah untuk kita ubah suai kenderaan untuk memudahkan orang kurang upaya mengendalikan motosikal tersebut. Jadi ini perlu pada kreativiti calon-calon. Apa yang dia dah belajar daripada modul 1 sampai modul 8 dan dia di-applykan dekat sinilah. Mana yang sesuai, bukan kata semua, tapi mana yang sesuai dengan situasi. Jadi soalannya, nyatakan mana-mana 4 sistem yang perlu diubah suai pada motosikal tersebut. Jadi soalan minta 4 je sistem yang kita nak ubah suai untuk orang-orang kurang upaya tadi. OKU. Ini soalan ni jawapan dia besar, luas, terpulang pada kreativiti calon. Okey. Ni sebagai contoh saja. Jadi satu jawapan, 1 markah. Kita peruntukkan 4 markah. Yang pertama, sistem berhidup. Sistem berhidup tu macam mana motosikal tu nak dihidupkan. Yang kedua, roda dan tayar. Roda dan tayar semua orang tahu. Okey. Yang sangat pentinglah bagi orang-orang OKU ni untuk keseimbangan. Okey, yang ketiga, sistem brake. Okey, sistem brake pun sama untuk keselamatan penunggang, terutamanya orang-orang kurang upaya. Dan kita kena ambil beratlah. Yang keempat adalah sistem gear. Okey? Sistem gear. Ini semua lebih pada operasi, macam mana nak menggerakkan motosikal tersebut lah. Okey? Jadi 4 markah. Untuk B, tadi dia dah tanya sistem. Sekarang dia tanya macam mana kita buat pengubahsuaian tu. Okey? Okey, B terangkan dengan jelas bagaimana anda mengubah suai. Mana-mana 2 sistem yang anda nyatakan di 1A. Jadi dia tak minta 4-4. Fizi, dia cuma minta 2 saja. Senang sikit lagi. Senang sikit lah. Kotak panjang sebab dia nak memenuhi 10 markah. Kotak dah jadi 20 markah nanti kan. Okey? Untuk soalan macam ni 10 markah juga secara keseluruhan dia. Jadi untuk pengubahsuaian sistem yang pertama, terpulang pada calon, mana calon nak ambil, yang mana poinnya banyak, itulah kalau boleh kita ketengahkan kat sini.
Baik, cikgu. Okey, biasanya 6 markah lah. Jadi 3 untuk sistem yang pertama, 3 untuk sistem yang kedua. Dua. Jadi 1 isi, 1 markah. Okey. Kalau cikgu ambil ni sistem perhidup. Sistem perhidup biasa motosikal yang ringkas, dia sistem perhidup dia menggunakan perhidup tendang. Tapi untuk orang OKU, takkan kita nak minta dia tendang. Okey, sebab kita pun tak tahu dia punya kekurangan dia tu di mana. Faham. Okey, jadi kita tukar perhidup tendang kepada perhidup elektrik. Perhidup elektrik yang guna Swiss. Kita tekan button je terus hidup. Okey, macam mana kita nak buat? Yang kedua, kita pasang motor perhidup. Perhidup elektrik itu menggunakan satu jenis motor untuk menggerakkan enjin yang bersambung kepada enjin. 2 markah. Dan bila kita menggunakan elektrik, tentulah ada pendawaian ataupun wiring lah. Jadi kena lakukan sambungan pendawaian untuk motor perhidup tu tadi. Itu idea dia. Itu idea untuk sistem perhidup. Okey. Kita pergi. Ini satu sistem. Ada lagi satu sistem. Kita tengok. Ini idea yang cikgu bagi contoh untuk sistem kedua. Cikgu fokus kepada roda dan tayar. Okey. Roda dan tayar sebab kita tahu orang OKU dan motosikal ni kenderaan 2 roda. Bila 2 roda dia perlu keseimbangan. Jadi kita nak beri kestabilan kepada motosikal OKU tadi. Jadi idea yang saya bagi ini adalah untuk kita tambah roda tambahan di kiri dan kanan motosikal. Jadi motosikal tu dah punya 4 roda lah. Jadi okey, yang kedua, selalu motosikal saiz tayar dia kecil. Saiz tayar ataupun saiz rim dia tu kecil. Jadi kita besarkan saiz dia. Menggunakan saiz tayar dan rim yang lebih kecil untuk roda tambahan lah. Untuk roda tambahan. Untuk tayar utama lebih besar lah supaya lebih stabil. Yang ketiga, bila melibatkan tambahan roda, kita mesti ada pengebuasuaian dia pada kerangka. Terutamanya kepada lengan buai. Swing arm. Sebab di situ kita attach tayar-tayar roda-roda tu tadi. Jadi kita laku pengebuasuaian pada lengan buai lah. Sama ada kita panjangkan dia untuk kita tempatkan roda-roda tu tadi. Itu idea dia. Jadi untuk soalan macam ni, bebas kepada calon. Selagi ia memberi manfaat dan logik, kita terima jawapan. Jadi jangan takut untuk menjawab. Keluarkan idea kamu dekat sini. Selagi dia logik, insya-Allah di situ ada markah. Okey? Faham, cikgu? Okey, boleh Fizi? Faham, cikgu. Saya rasa selepas ni saya dah boleh membaiki motosikal dah ni. Baik, cikgu. Ini adalah rumusan dan juga kesimpulan, cikgu. Okey. Boleh saya teruskan? Teruskan, cikgu. Sebab saya nak merumus ni agak panjang jugalah. Silakan, cikgu. Sebab saya nak recall balik semua sekali yang kita dah ulang kaji pada hari ini. Baik, cikgu. Jadi untuk dirumuskan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, seperti yang saya bagi tahu, kita kena ingat 5M. Ini untuk calon-calon SPM yang akan periksa pada 29 Mac nanti. 5M ni mesti ada dalam kepala kamu. Maksudnya kata kerja dia bermula dengan menanggal, membersih, memeriksa, memasang dan melaras. Baik, cikgu. Itu kena ada sebab semua sistem yang kita ada, kita ada 14 sistem, semua melibatkan kerja-kerja menanggal. Di ujungnya sampailah kita memasang kembali. Jadi cukup senang, cuma kena kenali sistem yang ada 14. Bermula daripada roda dan tayar, sistem brek, sistem gantungan, sistem pacuan akhir, sistem bahan api, sistem perhidup, sistem penyejukan, sistem pencucuhan, sistem kelas, sistem gear, sistem enjin, sistem elektrik dan semua sistem kerangka dan satu lagi reraut. Pernah dengar reraut? Tak pernah, cikgu. Okey. Untuk pengetahuan semua, reraut adalah cover set, senang. Okey. Tapi dalam Faham, cikgu.
bahasa Inggeris dia fairing lah. Fairing lah. Jadi sebenarnya kalau kita sebut cover set semua kenal kan. Bila sebut reraut, apa reraut ni? Jadi itu berkaitan dengan cover set lah. Maksudnya itu pun penjagaan dia pun kita kena ambil berat kan. Baik, jadi ini 5M. Sebenarnya ada 7, tapi ini paling minima yang kamu perlu tahu. 5M ada Yang perlu hafal. Yang perlu kamu hafal. Okey? Baik, cikgu. Okey, satu lagi yang perlu kamu sediakan diri kamu adalah CNT. CNT ni macam saya cakap tadi, C ni adalah komponen. 5 komponen bagi setiap sistem. Sistem ada 14. Kalau boleh tahu 5 untuk setiap sistem tu, alhamdulillah. Oh, okey. InsyaAllah kamu akan berjaya mendapat keputusan yang baik, grade yang baik. T adalah alat khas yang digunakan pada setiap sistem tu pun kita kena kenal. Okey, tahu CNT ni apa? Komponen dan Teka, sikit lagi. T apa cikgu T adalah tools. Oh, tools. Jadi component and tools. Okey, ini kod yang saya pakai lah. Faham cikgu. Saya guna pakai untuk murid-murid saya di sekolah. InsyaAllah kalau dapat menguasai yang ni, A+ dalam genggaman. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Cikgu Azri kita. Mungkin ada amanat terakhir kepada calon-calon SPM kita yang bakal menjawab kertas 1 menservis motosikal ini pada 29 Mac 2022. Silakan Cikgu Azri. Okey, so harapan cikgu pada hari ini saya berharap kepada semua calon SPM, umumnya khususnya kepada calon-calon menservis motosikal seluruh Malaysia yang akan menduduki peperiksaan pada 29 Mac nanti, jawablah dengan tenang, aplikasikan apa yang kamu dah belajar di bengkel maupun di dalam kelas teori dia, dan cikgu dah rumuskan seperti tadi 5M dan CNT. Kalau boleh menguasai yang tu, cikgu pasti anda semua antara orang yang akan mendapat grade A+ dalam subjek menservis motosikal. Terima kasih cikgu. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Azri dan Cikgu Azri Ikhwan Ahmad daripada SMK Hang Kasturi Masjid Tanah Melaka. Semoga semua calon-calon SPM yang sedang menuntut sukses SPM 2021 pencutan ini sukses dan mendapat grade yang terbaik di dalam kehidupan anda. Jaga diri baik-baik, jaga SOP, jawab dengan tenang. Teruskan menonton Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM